Selamat datang ke Taklimat Unit Pengurusan Kolej UiTM Cawangan Melaka. Unit ini mula ditubuhkan pada tahun 1984 yang ketika itu beroperasi di Jalan Hang Tuah. Kini unit ini telah beroperasi di kesemua 3 buah kampus di UiTM Cawangan Melaka, iaitu Kampus Alur Gajah, Kampus Bandaraya Melaka dan Kampus Jasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya mewakili seluruh warga unit pengurusan kolej dan non-resident Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan selamat datang ke kampus Alur Gajah, kampus Bandaraya dan juga kampus Jasin kepada pelajar-pelajar yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Teknologi Mara Cawangan Melaka bagi sesi kemasukan Oktober 2020. Unit pengurusan kolej dan non-resident merupakan salah satu unit di bawah bahagian hal ehwal pelajar yang bertanggungjawab dan berfungsi untuk menyedia dan menguruskan kemudahan penempatan kolej kediaman dan lain-lain kemudahan berkaitan pada setiap pelajar yang berkelayakan. Juga menguruskan hal-hal berkaitan kemudahan dan kebajikan pelajar-pelajar yang tinggal di luar kampus ataupun non-resident. Kolej kediaman sebagai sebuah pusat pembelajaran kedua selepas fakulti boleh memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan inovasi serta kemahiran psikomotor pelajar. Kolej kediaman adalah komponen penting dalam kehidupan pelajar. Ianya mempengaruhi kehidupan dan memberi pesan
dalam kualiti hidup secara keseluruhannya. Kolej kediaman yang selesa berkemampuan menyokong aktiviti akademik dan sosial pelajar. Kualiti hidup pelajar semasa berada di universiti sebahagiannya dipengaruhi oleh tempat kediaman. Pengalaman hidup di kolej kediaman juga mempunyai keupayaan mencorak kehidupan pelajar. Pembangunan kolej kediaman juga mampu memberi kesan kepada peningkatan kualiti hidup pelajar. Seterusnya, menyokong aktiviti pembelajaran. Taklimat kolej kediaman dan non-resident ini akan memberi panduan yang umum kepada siswa-siswi kerana masa yang diluangkan di kolej-kolej kediaman untuk beraktiviti dan bersosial adalah lebih panjang berbanding di bilik-bilik kuliah setiap hari sepanjang pengajian siswa-siswi. Semoga maklumat yang dikongsi di dalam video ini akan dapat memberi panduan kepada siswa-siswi untuk menjalani kehidupan yang lebih selesa, selamat dan harmoni untuk memastikan universiti melahirkan suatu generasi baru pemikiran dan intelektual yang berwibawa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM di hatiku. Bertemu kita lagi di slot yang seterusnya. Sedikit pantun Melaka sebagai pembuka isi takliman. Berlayar jauh ke negeri Melaka, dari pagi bawa ke petang. Menjejak kaki menimba ilmu semata. Kami ucapkan adik-adik selamat datang. Suka untuk kami memberi peringatan mesra, pakai pelitup muka, amalkan penjarakan sosial dan cuci tangan dengan cara yang betul. Baiklah, untuk slot yang seterusnya, penting untuk anda ambil perhatian dan amalan supaya anda kenal, tahu, amanah dan tanggungjawab anda sebagai mahasiswa sepanjang pengajian anda di UiTM. Pertama, fungsi unit pengurusan kolej dan non-resident. Unit pengurusan kolej dan non-resident atau singkatannya UPKNR merupakan satu unit di bawah bahagian Hal Ehwal Pelajar atau HEP yang menyediakan kemudahan penempatan kolej yang kondusif dan selamat seperti bilik asrama, meja kerusi belajar, almari pakaian, katil, papan kenyataan, bekalan elektrik dan lain-lain kelengkapan di samping menyediakan pelbagai kemudahan lainnya untuk manfaat pelajar seperti ruang TV, bilik dobi, mesin air minuman, outdoor gym, kafeteria, wifi, dewan serbaguna dan sebagainya. Apakah perkara lain yang mesti anda ambil cakna? Waktu urusan pejabat. Waktu urusan pejabat bagi hari bekerja iaitu hari Isnin hingga Jumaat bermula jam 8 pagi hingga jam 1 petang dan 2 petang sehingga jam 5 petang. Berbeza pada hari Jumaat, waktu urusan bermula jam 8 pagi hingga jam 12 suku tengah hari dan 2.45 petang sehingga jam 5 petang. Tiada operasi pejabat pada hari Minggu dan hari cuti am. Seterusnya, aduan kerosakan. Sepanjang pengajian, jika anda hadapi sebarang kerosakan yang melibatkan peralatan dan kelengkapan di kolej, sila kemukakan aduan anda secara atas talian atau online. Anda hanya perlu layari laman web rasmi UiTM Cawangan Melaka, scroll ke bawah, klik pada e-aduan facility dan isikan maklumat anda mengikut kampus dan kolej masing-masing. Bagi lain-lain laporan, sila rujuk ke kaunter pejabat pengurusan kolej dan non-resident pada waktu pejabat. Perkara kedua, peraturan kolej kediaman. Di semua kampus ada peraturan kolej kediaman yang anda harus patuhi sepanjang semester. Peraturan ini ada dipaparkan di dalam setiap bilik pelajar. Sebagai mahasiswa universiti,
anda haruslah bertanggungjawab menjaga harta yang disediakan dan sama-sama memelihara keharmonian warga kolej. Mana-mana pelajar yang gagal mematuhi peraturan kolej, maka anda boleh dikenakan kompaun terus mahupun tindakan tata tertib. Sebarang pertanyaan berkaitan peraturan kolej kediaman, silalah hadir ke kaunter pejabat. Perkara ketiga, penggunaan peralatan elektrik. Pelajar yang membawa peralatan elektrik ke kolej hendaklah mendaftarkan peralatan tersebut dengan cara memohon secara atas talian dalam portal pelajar masing-masing. Perlu untuk anda tahu penggunaan jenis peralatan elektrik yang dibenarkan sahaja, iaitu radio berkapasiti tidak melebihi 20 watt, cerek elektrik automatik, komputer riba, telefon bimbit, mesin pengering rambut, mesin pencetak, power bank dan kamera. Perkara keempat, larangan am. Pelajar adalah ditegah sama sekali memelihara apa juga jenis haiwan, berjudi, berkhalwat, rokok, dadah, minuman keras atau apa sahaja bahan yang menghayalkan, LGBT, sebarang jenis bahan lucah, senjata berbahaya dan lain-lain seumpamanya. Tindakan tata tertib boleh dikenakan ke atas pelajar yang melakukan mana-mana kesalahan termasuk denda, penggantungan status sebagai pelajar mahupun diberhentikan dari pengajian universiti selaras dengan Akta 174 Kaedah 3 Larangan Am Akta Institusi Pelajaran 1976. Seterusnya, perkara kelima, sahsiah rupa diri pelajar. Sepanjang pengajian anda di universiti, anda hendaklah mematuhi dan mengamalkan etika berpakaian yang disarankan. Amalan ini bukan sahaja terbatas di kolej kediaman, malah meliputi tempat-tempat awam dalam universiti seperti bangunan kafeteria, kompleks sukan dan paling utama di mana-mana fakulti dan urusan pejabat. Jenis etika berpakaian yang disarankan adalah korporat, smart casual, batik, pakaian sukan dan baju Melayu mengikut hari kuliah selaras dengan langkah awal mahasiswa UiTM Melaka ke arah profesionalisme. Tentu anda perasan tema pakaian berubah-ubah yang saya pakaikan sepanjang taklimat ini. Seperti pelajar, untuk makluman anda, kod etika berpakaian staf mengikut hari bekerja seperti kemeja bertali leher bagi hari Isnin, smart casual pada hari Selasa, korporat pada hari Rabu, batik pada hari Khamis dan sekali lagi smart casual atau baju Melayu pada hari Jumaat. Perkara keenam yang perlu dan mesti anda ambil tahu, permohonan kemudahan kolej. Semua pelajar yang tinggal di kolej kediaman dan memerlukan kemudahan kolej pada semester berikutnya hendaklah membuat permohonan kolej secara atas talian. Walaupun dasar penempatan kolej ialah semua pelajar pra dan diploma layak untuk menerima kemudahan ini, namun anda masih perlu mengikuti syarat dan prosedur permohonan kolej. Pada setiap hujung semester, unit pengurusan kolej dan NR akan mengeluarkan pekeliling permohonan kolej di setiap blok kolej dan melalui media sosial Facebook rasmi UPKNR. Apa yang perlu anda lakukan ialah membaca, fahami maklumat pekeliling, seterusnya ikutlah segala keperluan yang dikehendaki. Ini tanggungjawab anda. Seterusnya, perkara ketujuh, penyerahan semula bilik atau clearance. Pelajar yang tinggal di kolej pada semester semasa hendaklah membuat penyerahan semula bilik atau clearance pada hujung semester. Ini adalah proses yang mesti anda lakukan supaya bilik yang ditinggalkan sebelum anda bercuti adalah dalam keadaan bersih, susun atau perabot dalam kedudukan asalnya dan tiada tinggalan barang-barang peribadi.
Unit Pengurusan Kolej dan NR akan mengeluarkan pekeliling cuti semester dan clearance bilik di setiap blok kolej juga melalui media sosial Facebook rasmi UPK NR. Apa yang perlu pelajar lakukan ialah membaca, fahami maklumat pekeliling dan seterusnya ikutlah segala keperluan yang dikehendaki. Ingat, ini juga tanggungjawab anda. Kegagalan anda melaksanakan clearance bilik akan memberi kesulitan untuk anda mendapat penempatan kolej pada semester hadapan. Perkara ke-8. Staff Resident College atau SRK. Staff Resident College atau SRK merupakan pegawai penting yang tinggal di kolej-kolej kediaman. Mereka berperanan membentuk pembangunan insaniah pelajar, menjalankan aktiviti kolej dan keperluan kebajikan pelajar. Amat mustahak untuk anda tahu dan kenal SRK masing-masing. Terdapat satu badan perwakilan pelajar yang turut sama membantu SRK yang dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej atau JPK. Organisasi pembangunan pelajar di kolej kediaman adalah seperti yang tertera di skrin. Perkara ke-9. Staff Resident Non-Resident atau SRNR. Perlu untuk anda ambil cakna, terdapat juga staf residen non-residen atau SRNR yang tinggal di penempatan luar kampus. Begitu juga dengan pelajar yang menginap di kolej-kolej kediaman, terdapat juga kumpulan pelajar yang tinggal di luar kampus atau erti kata lainnya menyewa rumah. Sama seperti SRK, SRNR berperanan membentuk pembangunan insaniah pelajar, menjalankan aktiviti NR dan keperluan kebajikan pelajar NR termasuk jalinan hubungan masyarakat setempat. Sama seperti JPK, terdapat satu badan perwakilan pelajar yang turut sama membantu SRNR yang dinamakan sebagai Jawatan Kuasa Perwakilan Non-Residen atau JPNR. Organisasi pembangunan pelajar di NR adalah seperti yang tertera di skrin. Dan yang terakhir, bantuan allowance makan. Bantuan allowance makan merupakan satu inisiatif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi kepada kumpulan pelajar yang layak memohon. Bagaimana caranya anda memohon secara atas talian? Semudah, klik pada laman rasmi UiTM, login student portal, masukkan ID pelajar, seterusnya pilihlah borang permohonan allowance makan, isikan maklumat dan klik hantar. Bagi pelajar yang berjaya, bayaran akan dikreditkan terus ke akaun Bank Islam dengan kadar RM120 setiap bulan sepanjang semester. Apakah syarat-syarat permohonan bantuan allowance makan? Hanya pelajar pengajian diploma sepenuh masa sahaja, sama ada pelajar kolej mahupun NR layak untuk memohon dan dengan pendapatan keluarga di bawah RM2,500 sebulan serta tiada menerima mana-mana tajaan biasiswa, derma siswa mahupun pinjaman PTPTN. Silalah rujuk pekeliling bantuan allowance makan, fahaminya dan lakukanlah tindakan sekiranya anda layak memohon. Saya Abu Zahrin bin Abu Hassan, pengurus asrama makanan unit pengurusan kolej NR. Saya Puan Aminita Ahmad selaku pengurus asrama makanan. Saya ucapkan selamat datang dan tahniah. Nama saya Amir Hamzah bin Ismail, memegang jawatan sebagai penolong pengurus asrama makanan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Faizura binti Zaidi, penolong pengurus asrama. Saya Puan Nufaiza binti Khalid, penolong pengurus asrama. Saya Muhammad Fazli bin Abdul Wafaq, selaku penolong pengurus asrama.
Saya Nur Rizwan bin Haji Sabtu sebagai penyedia asrama makanan. Saya Sabrina binti Rosli, penyedia asrama. Nama saya Nama Fuzal binti Rizwan, memegang jawatan sebagai penyedia asrama. Saya Siti Zahir binti Zahruddin, memegang jawatan sebagai penyedia asrama. Saya Sulaiman bin Muhammad, bertugas sebagai pembantu operasi kanan. Saya Ruzaidi bin Wahab, tugas sebagai pembantu operasi. Saya Muhammad Nazim bin Wahab, bertugas sebagai pembantu operasi. Saya Jeffrey bin Safar, pembantu operasi. Nama saya Muhammad Nukri bin Muhammad Anwar, bertugas sebagai pembantu operasi. Nama saya Nurul Azira binti Muhammad Alwi, memegang jawatan pembantu operasi. Saya Daslan bin Siddiq, pengurus asrama makanan. Saya Maria binti Jantan, penolong pengurus asrama. Saya Muhammad Amin bin Muhammad Ismail, penolong pengurus asrama. Saya Hamdan bin Hashim, penyedia asrama makanan. Saya Muhammad Anwar bin Samsudin, penyedia asrama. Saya Muhammad Ashraf bin Alias, pembantu operasi. Saya Muhammad bin Mustafa, pengurus asrama. Saya Muhammad Tamizi bin Samad, penolong pengurus asrama. Saya Muhammad Nizar bin Ramdali, penyelia asrama. Saya Nurul Isma binti Johari, penyelia asrama. Terima kasih di atas perhatian dan tumpuan anda sepanjang taklimat berlangsung. Jika anda ada sebarang pertanyaan, usah ragu-ragu, silalah bertandang ke pejabat pengurusan kolej dan NR. InsyaAllah kami sedia membantu anda. Akhir kata daripada kami, selamat menjalani pengajian di UiTM Cawangan Melaka. Pelihara tata susila dan sekali lagi, pakailah pelitup muka, amalkan penjarakan sosial dan basuh tangan dengan cara yang betul. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.